Hai, kita ada berapa partisipan ni? Kita ada, jom check partisipan. Berapa orang partisipan sekarang ni? Kat mana ruangan check ni? Nampak. Okey, kita panggil ramai-ramai lagi supaya orang, kita tengok ada berapa partisipan. Dah ramai. Okey, Assalamualaikum semua, selamat pagi. 93. Saya tak tahu kenapa saya tak nampak partisipan dekat sini. Okey, so panggil ramai-ramai lagi supaya hari ni boleh dengar kesyukuran setiap orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Selamat pagi, pagi Isnin, no Monday blues. Hari ni kita nak sharekan kesyukuran supaya kita boleh sama-sama duduk di dalam satu energi yang sangat-sangat positif. Okey, saya nak tanya kat sini, berapa orang yang dalam ni, dalam ruangan ni yang duduk di dalam forever kurang daripada setahun, type nombor 1. Siapa yang dalam ni kurang join forever kurang daripada setahun, type 1. Oh, satu, ramai. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang, salam perkenalan. Okey, bagi yang belum kenal saya, nama saya Nur Ezalin binti Muhammad Siddiq. So, boleh tengok dekat Facebook saya, Ezalin Siddiq. Okey, dekat saya punya TikTok, Ezalin Siddiq. So, boleh follow. Saya adalah salah seorang MDM di dalam BOI. Okey, so hari ni untuk orang-orang baru terutamanya, boleh tak kalau saya nak share satu skill sebelum saya pass kepada anda semua untuk share kesyukuran. Saya nak sharekan satu tips atau satu rahsia especially untuk orang-orang baru. Siapa yang nak dengar bagi api sikit kat saya. Kau tahu saya tak nak share? Saya nak dengar bagi api kat saya. Saya nak share satu tips macam mana nak closing orang. Nak tak dengar? Nak tak dengar? Macam mana nak bagi skill supaya mantap padu pancung habis. Ni saya nak sharing skill pagi ni. Especially untuk orang-orang yang baru yang tak tahu apakah skill dan trik untuk close orang. Okay. So, okay, hari ni saya nak share. Okay, sekejap ya. Saya tengok share screen sekejap. Okay. Okay, macam mana nak share screen? Share screen. Okay. Alright. Okay, nampak tak? Saya punya share. Saya punya screen. Saya buka chat sekejap. Alright, nampak tak? Saya punya screen. Nampak? Nampak semua orang? Alright. Okay. Untuk orang yang baru ataupun untuk orang yang lama, mungkin dah tak ingat dah skill ni, ataupun orang yang baru mungkin tak pernah dengar skill ni. Okay, hari ni saya nak share. Siapa yang rasa macam susah sangat nak close VIP? Susah sangat nak close AVG? Susah sangat. Kecil? Kecil ke? Kecil ke? Kecil ke besar? Saya macam nak besarkan skrin ni. Kecil Nampak? Nampak kurang pula, saya tak nampak. Kejap. Saya share balik sekejap. Tak nampak Kejap ya. Optimize. Tak ada. Okay, saya buka daripada gambar lah. Okay, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak lagi ke? Nampak? Okay. Alright, good. Okay. Nampak ya? Okay, terbaik. Okay. So, hari ni saya nak share satu skill yang orang rasa macam susahnya. Kecil dan bila zoom hilang. Nampak kan? Okay kan? Screen saya? Okay, nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, so hari ni saya nak share satu skill. Okay, ramai orang yang rasa macam tak boleh nak close orang. Ramai orang rasa macam susah kan. Macam mana tak boleh lah. Kita ni produk US lah. Macam tu kan sekarang ni. Lagi sensitif, agak sensitif sekarang. So, saya nak share ada kalau orang-orang yang lama mungkin dia pernah dengar benda ni. Tapi untuk orang-orang yang baru, mungkin dia macam tak pernah dengar benda ni. Okay. Feel, felt dengan found. Saya suka sangat nak share skill yang Sifu dah ajar kepada saya sebab skill ni sangat-sangat best untuk closing orang.
Okay, so skill yang pertama, bila kita nak close orang, kadang-kadang kita tahu nak start daripada mana dulu. Kadang-kadang bila orang datang kat kita, orang kata, saya ni ada thyroid, saya ni ada cyst, saya ni ada masalah bisnes, saya ni ada masalah, banyak sangat masalah, tapi kita tak tahu macam mana nak handle. Okay, so dia ada satu rules, okay? Pegang 3 rules ni. Rules yang pertama, kita ada 3 F, okay? F yang pertama adalah feel. Okay, feel yang pertama. Contoh, kita bagi satu case. Contoh dia ada masalah thyroid, masalah cyst. Okay, dia kata contoh di WhatsApp kita, dia kata, sis saya ada masalah thyroid, apa yang saya boleh buat? Okay, pertama, skill yang pertama adalah korang tak boleh nak type je. Ini cara nak closing bagi sharp. Okay, tanya dia, adakah dia ada masa untuk kita call? Okay, so kalau dia kata dia okay untuk kita call dia. Sebab closing sales ni dia akan lagi berkesan kalau misalan kita guna melalui suara. Okay, kalau kita cakap dengan suara, benda ni lagi cepat. Okay, so pertama sekali kita kena call dia ataupun bercakap. Ini kalau dalam phone, tapi kalau berdepan lagi senang. Okay, feel yang pertama adalah untuk third party. Maksudnya untuk orang yang kita nak propose tu, prospect, downline, okay, sesiapa yang berada di depan kita. Feel yang pertama bila dia kata dia ada masalah thyroid ataupun cyst, tadi saya cakap masih thyroid je, okay, masalah cyst. So kita kena cakap dengan dia, okay, sis berapa cm, kita kena feel dengan dia, kita kena rasa perasaan dia, kita kena fahami dia, selami jiwa dia. Contoh kalau dia kata dia ada sis tadi, kita bagi aloe vera. Yang bestnya Forever Living ni, aloe vera adalah best scanner. Sebab tu saya kata Forever ni bisnes yang sangat mudah. Sebab apa? Bila kita boleh gunakan kaedah yang pertama, feel ni, kita bagi dia aloe tu, dia mungkin dia akan rasa masam first, sebab toksik terlampau tinggi, dan kemudian mungkin dia akan ada rasa payau. Kenapa dia rasa masam, toksik tinggi? Semua orang tahu dia ada 4 rasa, payau, masin, pahit dengan payau, lepas tu masam, masin dengan pahit kan. Kalau orang biasa rasa tawar. Okay, so kalau dia rasa payau, kita lagi senang. Kita lagi senang nak target sebab kita kata kalau dia payau tu maksudnya dia ada masalah di bahagian rahim ataupun dia punya pundi kencing. So kat sini kita boleh detect masalah hormon. So bila kita memahami dia ataupun kita dapat rasa dan selami jiwa dia, dia akan rasa dia akan rasa secure, dia akan rasa kita memahami dia dan dia percaya kat kita. So perkara yang pertama adalah feel. Okay, bagi dia cerita perasaan dia supaya kita boleh masuk dalam kasut dia. Okay, itu perkara yang pertama yang you kena buat. So bila dia rasa payau, oh bahaya payau tu, kita bagi je dia dengar dan kita memahami, kita cuba understand dia. Kita jangan cerita pasal produk kita lagi. Okay, lepas tu yang kedua, felt. Kita cerita tentang diri kita. Okay, felt ni maksudnya kita ada satu produk, apa yang kita cakap, kita ada satu produk tadi akak rasa payau kan. Sebenarnya akak rasa payau tu dia ada berkaitan dengan rahim dan mungkin buah pinggang akak kacau sikit, ataupun mungkin di atas buah pinggang ni kita ada satu kelenjar, nama dia kelenjar adrenaline yang tak balance hormon dia. So kita kena cakap. Dan aloe vera ni dia sangat bagus. Nektar, di dalam nektar dia ada cranberry yang boleh membantu masalah rahim. Lepas tu kita ada aloe vera, kita ada bee propolis yang boleh mengecupkan rahim. Maksudnya kita bercerita daripada side kita, fact. Okay, bagi dia dengar, bagi dia cakap, bagi dia rasa, lepas tu kita cerita. Okay, lepas tu bila kita dah cerita, okay, lepas tu yang ketiga adalah kaedah found. Maksudnya kita bercakap melalui fakta. Okay, bercakap melalui fakta ni maksudnya kita cakap dengan dia, kita tunjuk. Di dalam Forever kita ada banyak sangat testimoni tentang si. Saya tunjuk yang ni, saya tunjuk video yang ni. Tunjukkan video tu semua kena simpan. Okay, simpan di dalam Telegram ataupun banyaklah video-video yang dah ada dalam Telegram, you just ambil dan tunjuk. Bila orang nampak ada fakta, kita cakap dengan bahasa yang betul dan kita dapat bahagi konsultan, kita tolak VIP pun orang akan ambil. Kita tolak 500 pun orang ambil. Sebab apa? Sebab dia nampak kita boleh menyelesaikan masalah dia. Okay, so gunakan teknik ni, 3 teknik ni sama ada untuk close sales, untuk sakit ataupun untuk close sales secara bisnes juga. Okay, feel kalau dalam bisnes simple je, dia bagi dia dengar cerita. Saya nikah, anak saya tak cukup lah nak beli duit susu, hutang saya keliling pinggang, biar dia dengar.
Okay, lepas tu kita cerita. Akak dulu pun sama juga. Macam tu kan. Akak pun dulu sama juga. Akak nak cari duit pun susah. Akak dulu buat stok beribu-ribu. Stok letak bawah katil pun tak terjual. Okay. Lepas tu, last kali HQ turun ke harga. Stok akak beli pada harga mahal. Tak boleh nak jual. Lepas tu akak kena ada maintain. Ceritakan kita punya pengalaman. Okay. Lepas tu dia akan rasa macam, orang ni memahami aku. Okay, kemudian kita cerita fakta dia. Nak tahu tak, ada satu company yang tak payah maintain-maintain. Bayar sekali seumur hidup dapat 30%. Lepas tu sampai bila-bila boleh dapat overriding 25% sehingga ke 33%, 43%. Boleh cakap macam tu. Dan ketukar runcit sampai 48% tak payah maintain pun walaupun satu kita ambil. Bisnes apa tu? Okay, macam tu. Maksudnya kita kena ada gunakan skill ni untuk lock orang. InsyaAllah pasti kita boleh lock VIP beramai-ramai. Tapi skill ni paling mudah bila kita lock secara suara. Jangan pakai type message. Susah kita nak type. Okay. So, nampak? Dan satu lagi, sekarang ni banyak sangat viral produk US kan. Yang ni claim yang ni, yang ni claim yang ni. Okay. Saya nak ingatkan, jangan kita berdebat di media sosial, okay? Memberi pesanan ni, sebagai seorang leader, jangan berdebat. Jangan duk gaduh-gaduh-gaduh, tak nak. Sebab yang bukan musuh semuanya adalah kawan. Jangan gaduh-gaduh. Cinta sayang adalah satu-satunya kekuatan yang mampu ubah musuh menjadi kawan. Jangan nak duk gaduh dengan orang A.W. Jangan gaduh dengan orang S.L. Jangan. So sekarang kita fokus apa yang kita ada, kita cerita apa yang kita ada. Okay. So, okay. Okay, kejap. Ni satu slide saya lagi satu. Okay. Okay, so apa yang saya nak cakap hari ni? Okay. So, duduk diam-diam je jual produk. Betul. Okay, so atasi ketakutan. Okay, saya suka sangat nak share quotes ni. Atasi ketakutan dengan keyakinan. Yakin dengan produk kita bagus. Yakin dengan kita punya produk tak support US. Yakin sangat-sangat. Okay, lepas tu dengan strategi. Saya dapat tunjuk satu strategi yang sangat simple. 3F. 3F ni je. Ni sangat basic. Okay, dan dengan ilmu. Okay, so hari ni kita nak atasi semua ketakutan kita dengan sharing kesyukuran supaya orang lain lagi boleh bersemangat, orang lain lagi nak buat forever, nak kaya, nak sumbang kepada orang-orang yang memerlukan. Okay, so boleh. Kita boleh update kita tak support US, tapi kita jangan hentam produk orang lain yang support US. Macam tu kan. Especially kita punya geng-geng yang sama-sama, nanti kan dia hentam juga kita. Payah benda ni. Kita ambil pendekatan jangan bergaduh. Kan? Sebab tak nak gaduh-gaduh ni nanti jadi susah. Sebab saya banyak sangat claim dengar orang gaduh-gaduh kat media sosial ni. Letih bercakap dengan downline semua kan. Jangan bergaduh. Ambil pendekatan secara harmoni. Okey, boleh? So, kita nak tengok siapa yang nak sharing yang first kali. Okey. Sekejap ya. Okey, so kita nak sharing daripada Nurul Asila. Silakan Nurul Asila. Assalamualaikum. Coach Lily. Morning. Ni. Baby ada saya dah 11 bulan dah. Dah pandai nak jalan dah ya. Ni budak yang banyak akal sangat sekarang ni. Alhamdulillah. Kesyukuran saya pertama bersyukur saya berada di Masa Buat Forever, sihat. Dan saya excited sangat. Okay, nak cerita pengalaman semalam. First time buka booth. First time je dah masuk 4 tahun. Orang dah macam-macam saya dah buat apa. Semua tempat saya cuba masuk kan. Orang tak bagi kan, tak boleh. Lepas tu semalam dekat Taman Aman Siara Selayang, saya suggest macam WhatsApp saya punya anak jiran tu kata boleh tak buka booth. Kata boleh buka booth. Lepas tu dia macam bagi nombor penganjur semua. Okay, saya pun semangat tu tak tahu macam mana datang. Memang ya Allah, semangat aku cakap memang semangat sangat-sangat bila tengok anak. Orang kata betul anak tu semangat tu kita kan. Bayangkan suami saya dah 4 tahun dia tak pernah support saya, tiba-tiba semalam dia set up booth untuk saya. Ya Allah, cakap dia kata macam mana ni? Tak apa, cakap susuk letak je barang tu nanti orang kemas. Dia kata tak apa, dia buat sampai siap, baru dia balik bawa sekecil dia balik kan. Lama tak lama sangat tapi dia kasi panas kan, tak sesuai untuk anak. Bawa balik adik. Dia sangat panas sayang. Tu bagi betul. Lepas tu rasa macam
dengan YB taman dan taman Templar yang datang semalam. YB tu terus datang forever. Saya pertama yang dia datang kunjung. Terkejut jatuh, ya Allah, cik. Wow, kata kata ni untuk apa ya? Dia ni aloe vera, cik. Ni buah-buahan ke tak? Ni memang daripada pokok aloe vera. Lepas tu, dia kata, boleh saya cuba lagi. Saya cuba dengan dia punya SKS semua cuba. Sebab saya cerita kalau semua rasa yang sama ke tak? Setiap orang pada rasa lain-lain. Ikut badan masing-masing. Lepas tu saya bagi test cuba madu semua betul. Yang pada best alur masak. Memang semalam alur masak dia buat sukan semalam kan. Ada karnival sukan dan keselamatan semalam. Abang bomba pun datang sekali test untuk alur masak tu. Ya Allah, cakap first time tu saya buka booth. Bukan saya tak usaha selama 4 tahun ni. Macam-macam saya try tanya ke orang kata tak boleh buka. Tak boleh buka. Tiba-tiba orang kata yes. Saya percaya. Saya pun kata. Orang selalu kata no. Saya kata yes. Memang peluang untuk kita kan. Saya cuba yang terbaik semalam. Memang saya bagi apa tester, saya bagi tester aloe vera. Lepas tu dengan siapa yang datang booth saya akan bagi kopi percuma hazelnut saya bagi sebagai menghargai untuk kita baru pertama kali buka ni. Lepas tu semalam ada cakap, saya pernah minum aloe vera ni tapi sebotol je. Saya kenapa stop? Baru tak sedap dah. Saya kata itu bukan tak sedap, itu healing crisis. Jadi kena terus minum, saya cakap. Lepas tu ada kawan kata, dia ni meniaga dengan fakta, dia kata. Dan saya bukan, saya juga minum. Saya bukan saya sekali jual, saya juga minum, saya amalkan semua produk ni. Betul-betul kejut. Ya betul. Ada orang tu hanya jual, dia tak minum pun. Kata. Saya amalkan semua ni cakap. Saya amalkan sendiri. Saya dulu ada masalah hati waktu masalah anak kedua. Lepas 5 bulan doktor ambil darah, saya cakap, saya dah settle masalah hati saya. Dah tak ada masalah lemak. Hati dah tak ada dah. Cakap, semua batu sempat tu saya dah tak ada. Cakap. Doktor tanya, apa kau minum? Saya cakap, saya minum aloe vera dengan hati sih je. Waktu sayang bukan doktor pakar sendiri waktu tu. Bukan doktor biasa pakar, hepato yang cakap. Dia kata, awak amal apa? Saya kata saya amal aloe vera dengan hati. Memang saya cakap, testimoni diri sendiri. Saya buat gastrik semua. Cakap baby, anak saya umur 10 bulan dah minum aloe vera. Dia kata, wow, itu adalah yang bagus. Memang dia memang jual dengan cepat dia dah pakai, dia jual. Saya kena kongsi manfaat yang sama. Cakap. Saya nak share juga, ada minggu lepas saya dengar satu cerita daripada seorang ustaz. Dia kata, ingat mati, tingkatkan produktiviti. Bagus tak dia punya ayat. Ayat dia memang deep sangat. Dia kata, ingat, kita berniaga, ingatkan Allah, ikut sunnah Rasulullah. Jangan kita berniaga, tipu-tipu orang, tak nak. Kalau kita tak guna, jangan kita guna. Tak baik, benda tu jangan ikut. Rasulullah tak buat macam tu. Kita umat Rasulullah ikut yang terbaik. Lepas tu, ingat, kalau kita tak buat yang bersungguh-sungguh, kita akan berhutang dengan orang tu macam mana. Kita ada hutang dengan orang tu. Kita dah tahu benda tu bagus, kita tak sebarkan benda tu. Deep saya cakap, dia deep ke dekat saya. Saya cakap, aduh. Aku sendiri yang buat macam cakap orang macam orang tak nak, kita dah down kan. Tapi saya tak. Dengan pada minggu lepas dengan Ustaz Izzuddin bagi syair tu lagi. Memang bakal semangat. Hari tu tu ada insiden berlaku. Macam saya Allah rasa macam, wah ini aku semangat. Aku kena buat huruf betul-betul ni. Kena bangkit untuk anak aku. Cakap. Memang kena hantar minggu lepas. Tiba-tiba dapat semangat. Memang ya Allah ya Tuhan, seronoknya cakap. Ini yang kebaikan. Walaupun penat buka buku, tapi seronok tu saya dah pengalaman saya dapat. Saya dapat jumpa orang. Saya berani bercakap dengan orang selama ni. Saya takut dah cakap dengan orang. Saya berani keluar. Lepas tu saya post dekat saya punya WhatsApp. Ada orang kata, dia berani dia buka buku. Kat mana? Lah dekat sini je. Selama ni saya tengok orang tak berani dia buka buku. Tiba-tiba hari yang buka buku. Saya buka buku. Bapak tahniah Hatilah. Dia dah berani buka buku. Memang saya cakap terima kasih. Memang kena bangkit, kena keluar pada zon selesa. Kita keluar pada zon selesa. Kena saya kena maaf gangguan. Saya kena keluar pada zon selesa. Cakap anak saya cakap, macam mana edukasi anak saya nanti. Saya fikir belajar anak saya kan buat. Saya kena buat betul-betul. Saya tak kisah apa orang nak kata, apa orang nak tinggalkan saya ke apa, saya tak kisah dah. Saya bangkit diri saya. Ni pendirian saya. Saya kena buat diri sendiri untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Itu je yang saya share saya. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.
Tak ada. Alhamdulillah, tahniah Nurul Asila, dapat juga kan sharing. Nampak tak kaedah yang diguna tadi? First kali saya cakap tadi, atasi rasa ketakutan dengan keyakinan. First yakin, betul-betul yakin kita nak buat sebab apa? Sebab ada anak tadi. So dengan strategi, perasan tak kalau dia cerita tadi, dia cakap pasal fit felt found yang saya cakap tadi, dia share diri dia sendiri tentang testimoni. Dia gunakan kaedah found. Maksudnya dia gunakan fakta diri dia sendiri. Dia feel, dia kata dia ada testimoni gastrik dan dia makan, batu dalam empedu dia hilang kan. So bila kita gunakan kaedah tu, orang lebih trust. Okay, so tahniah Asila, berani lawan ketakutan dengan buka bus. Bila kita dah mara ke satu tempat, ke satu step, lepas ni kita rasa benda tu sangat-sangat senang. Okay, so tahniah, insyaAllah saya doakan lebih berjaya, lebih maju lagi. Okay, so next, Kak Carol. Hai Kak Carol, okay. Morning Ji. MDM Izzaddin Siddiq. Boleh dengar suara saya? Boleh Kak. Okey, selamat pagi. Okey, 3 kesyukuran saya. Yang pertama adalah saya bersyukur kerana masih ada dalam grup BOI dengan MDM yang semua luar biasa. Yang kedua, diberi kesihatan, syukur puji Tuhan. Dan yang ketiga, saya sangat bersyukur kerana masih ada dalam Forever. Ini adalah tahun yang Kak Carol kena serangan stroke 2019. Ini adalah tahun yang ketiga dalam Forever. Itulah kesyukuran saya. So saya ingin bercerita di sini ya. Cerita saya adalah daripada bulan lepas, actually aktiviti gereja kita Kak Carol ada buat satu tim untuk buat persembahan tarian yang memperkenalkan budaya tarian Filipino. So niat Kak Carol tu cuma mau bantu dorang, tetapi dengan izin Tuhan dapat panggilan, Kak Carol pun dapat prospek walaupun belum lagi jadi member, tapi Kak Carol yakin mereka akan cari saya balik. So kemarin pagi adalah Sunday Kak Carol kadang-kadang Kak Carol akan keluar, kalau ada jaga suami Kak Carol akan keluar, akan sembayang di gereja lah. Tapi kemarin Kak Carol sembayang dengan suami di rumah lah online. So ada jemputan sebenarnya ke Lahad Datu, persembahan tarian. So Kak Carol berdoa, macam mana saya mau keluar, siapa jaga suami saya. Tapi masa tu Sunday tu on lah mas kan, saya berdoa sambil berdoa buat kerja rumah semua, siapkan apa yang perlu untuk suami. Saya berdoa ada yang akan jaga suami sebab saya mau ke Lahad Datu dengan niat bantu penari-penari ini. Memang ada band yang dihaskan tapi dorang ni perlukan sokongan saya. So saya bawa dalam doa, keluar masuk dengan saya bilang Tuhan permudahkan urusan saya, bagilah petunjuk, tolong ada orang yang jaga suami saya. Jadi tiba-tiba ada jiran yang orang bilang masih muda lah, tapi kita kenal macam keluarga sendiri, dia tolong jaga suami. So perjalanan kita ke Lahad Datu kemarin pukul 1 petang. Kita sampai di Lahad Datu pukul 3 petang, kita terus rehearsal. Budak-budak ni rehearsal, kita pun support lah rehearsal. So mereka start buat persembahan pada hujan lebat lagi tu. Saya bilang alah tidak dapat lagi buat persembahan. Jadi jam 7 tu, so masa hujan lebat tu saya keep on sharing, felt and found kan, keep on sharing. Pergi ke booth ini sharing, saya round, saya tengok orang yang berniaga, saya pun sharing. Saya tengok saja. Jadi dalam booth Filipino tu saya keep on sharing, tiba-tiba kan semua orang datang. Saya bawa bag Doraemon. Bag Doraemon tu adalah bag Forever. Dalam tu macam-macam saya letak. Tu gel lah, saya letak lotion lah, saya letak aroma. Saya bagi rasa lah. Pertama satu datang, lepas tu datang. Lepas tu share kan, keep on coming. So saya bagi flyers, bagi saya punya name card. Lepas tu saya dapat prospek kemarin. Sebab Kak Carol tidak sempat saya belum punya number, so dulu Kak Carol tulis dalam kertas ya, tapi kertas tu hilang. So sekarang Kak Carol sedia buku kecil. So saya tulis nama dorang semua. Tulis nama dorang sini, ada Datin, ada Datu, ada orang-orang besar lah, orang yang kenamaan kan. Ada yang sudah tahu, ada yang terengah-engah. Bila saya sharing kan, saya ini bekas pesakit, memang pas je lah. Saya sharing kan memang secepat kilat. Secepat kilat lah share sebab saya pasang saya niat pel kan, tiba-tiba orang saya ni ada asma. Terus dalam hati saya syukur puji Tuhan. So orang ni perlu dibantu.
So doakan, saya sudah save nomor dorang ni pagi ni. Sampai semalam daripada Lada tu 4:30 pagi. 4:30 pagi sampai rumah. Syukur dengan selamat. Tapi bukan saya yang pandu, memang ada band yang disediakan sampai rumah. So kereta saya tinggalkan di Batu Empat, sekarang masih ada lagi di Batu Empat. Hilang Alphard yang UMT lah. So oleh itu saya sangat bersyukur kerana bila saya berkongsi, saya balik-balik felt and found kan, memang dia sangat mujarab. So jangan bersedih tiada sales, jangan bersedih. Saya percaya dan yakin orang ini akan datang cari saya. Orang ini akan datang cari saya, dan dalam masa yang sama, saya tidak sangka orang yang ikut di sekeliling saya ni sudah start, Aunty Carol, Kak Carol, nanti saya cari kau, nanti kami datang sandakan, nanti kami cari kau begini. Semua cakap benda yang sama berulang-ulang. Jadi sebenarnya saya sangat letih, suara pun mau hilang sebab saya bercakap macam macam keset yang rosak, tetapi saya yakin dan percaya niat saya tu, saya hanya mau berkongsi produk saya, tidak ada pikir pun pasal sales. Saya hanya berkongsi pasal produk kebaikan dan juga testimoni saya sendiri. So semoga yang ada dalam grup ini doakan saya juga, doakan saya orang yang saya share kemarin daripada bulan lepas dalam event-event yang besar ini akan cari saya balik dan akan bersama-sama saya akan kongsi kebaikan produk untuk kebaikan warga Sandakan dan juga warga Sabah. So itulah saya punya event-event besar coming, ada lagi akan datang nih, ada jemputan lagi di Maidin. So doakan dengan hubungan ini, dengan hubungan felt found and apa tadi ya? Tidak pas. Felt and found ni memang sangat membantu. Terima kasih kepada MDM Izalin Sidik, memang sangat membantu sebab sebelum ini kan kalau kita pikir kita sell, kita pikir fokus ala ini hari saya tidak sell, ala ini hari saya tidak dapat jual, dia akan buat kita down. Tapi kalau kita gunakan sistem felt and found ni memang sangat membantu. Itulah yang Kak Carol alami, pengalaman Kak Carol, walaupun Kak Carol belum capai pencapaian yang orang bilang luar biasa, tapi saya percaya saya akan capai juga. So saya punya mindset sekarang, saya share saja. Saya saja. Saya tidak peduli di mana-mana saya akan share. So doakan Kak Carol terus sehat dan kuat dan juga diberi kekuatan apapun cabaran yang datang, Kak Carol akan langgar saja. Suara hilang. Langgar saja, diberi kesehatan dengan produk yang luar biasa, banyak magic. So yakin dan percaya dengan produk, guna jangan tipu-tipu, misi mau betul-betul guna, dalaman dengan luaran, guna dengan sepenuhnya. Itulah kesyukuran saya. Doakan saya yang ada dalam grup ini. Saya yakin dan percaya memang Forever ini akan bantu ramai orang dengan sama ada dari segi kesehatan dan keuangan, dengan yang penting sabar dan yakin saja. Sabar dan yakin. Itulah yang Kak Carol alami. Walaupun Kak Carol ni kadang-kadang dipenuh dengan emosi, dengan masalah-masalah di belakang, tapi lama-kelamaan dia akan saya simpan, jadikan itu satu kekuatan. Amin, syukur puji Tuhan. Tanya Kak Carol, okay, nampak tak formula yang Sifu dah buat, kan, felt found tadi memang sangat-sangat mujarab. So memang kena pegang sebab itu adalah skill yang terbaik. So Kak Carol kata Kak Carol share je kan. Memang kena share je. Sebab apa? Sebab bila kita takut pada sesuatu, takut orang tak close lah, takut orang tak beli, jangan takut. Sebab bila kita keep on sharing, kita sedang improve kita punya skill. Kita takut bercakap, kita kena bercakap. Kita takut tak pandai, kita pergi sekolah kan. Kita tak pandai menulis, kita hari-hari menulis. So macam mana nak improve skill adalah buat sesuatu benda tu dengan berulang-ulang kali. Kan. Macam macam Bruce Lee lah kan. Dia kata orang dia sangat takut dengan orang yang mempunyai tendangan yang sama
yang sama kan. Maksudnya dia tak takut tendangan yang pelbagai tapi tendangan yang satu yang sama. Maksudnya benda yang dibuat berulang-ulang kali dia akan menjadi pakar. So jangan takut bila nak bercakap dengan orang, cakap je. So kat situ kita akan start belajar dan improve skill kita. Tahniah Kak Carol, teruskan momentum Kak Carol sangat luar biasa. InsyaAllah one fine day mesti akan jumpa fighter juga di dalam tim Kak Carol. Amin. Okay. So next saya nak panggil Syufaha Hamid. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Pagi-pagi. Saya Syufaha Hamid, pembina JLTU Sida dengan CBM Izzati. Ini kali kedua saya share sepanjang join Teppanyaki. Baru dapat keberanian lah. Okay, kesyukuran saya pagi ni. Yang pertama, Alhamdulillah masih lagi hidup, masih bernafas. Dapat join Teppanyaki dan buat sharing pada pagi ni. Saya nak share sikit. Saya sangat bersyukur duduk dalam Forever ni sebab dia punya circle sangat positif. Kita orang, kita kan ada banyak group kan. Macam saya ada group, join group under JLTU Sida, ada join group under CBM Izzati, saya punya upline. So daripada situ, hari-hari memang sentiasa terbakar je. Memang hari-hari dapat motivation. Walaupun macam kita macam penat, macam down sikit kan. Rehat kejap, lepas tu nanti kan macam fikir balik. Pesanan-pesanan daripada JLTU Sida dengan CBM Izzati. Okay, satu soalan yang soalan banyak kali dah JL selalu tanya, orang nak join Forever ni nak buat bisnes, nak jadi upline ke nak jadi downline? So jawapan dia mestilah kita nak jadi upline kan, takkan selamanya nak jadi downline. So daripada situ JLT pesan dan CBM Izzati pun pesan juga, walaupun kita ni VIP baru je join kan, macam saya baru masuk bulan ketiga lah bulan ni. Walaupun contohnya kita ni VIP baru ada satu je downline, kita dah kena buat satu group. Daripada group tu kita akan sharing dengan kita punya downline dan akan develop kita punya leadership skill lah. Macam contoh saya pagi ni Alhamdulillah first time ever saya pinjam Zoom CBM Izzati untuk buat coaching one to one dengan saya punya downline. So walaupun saya punya session hari ni sangat simple lah sebab saya cerita pasal aloe vera je. Everything pasal aloe vera, pasal kegunaan dia, cara ambil. Lepas tu kalau kita nak menjual ni, apa yang kita kena, ilmu yang kita kena ada. Contoh macam kita kena tanya kat kita punya customer tu apa dia punya background penyakit. So kita boleh tahulah dan kita boleh suggest dekat kita punya customer tu macam mana cara nak ambil aloe vera. So daripada sini dia rasa macam seronok atau kita dapat buat sharing walaupun dekat downline kita, dan topik tu sangat-sangat simple. Pukul 9 tadi saya buat sampai pukul 9.45 macam tu lah, sekejap je sebab nak jadi penyakit kan, tak boleh buat lama-lama. So lagi satu saya suka nak share sebab macam saya kan baru lagi. Downline pun baru dalam 5 orang macam tu. Tapi still bersyukur sebab ada juga downline yang percaya pada saya nak join team saya. Saya suka nak share sebab saya nak diorang ni dapat guide, dapat guidance macam mana CBM Izzati guide saya. Setiap hari bagi semangat, kena posting dekat media sosial kita hari-hari, dekat Facebook, IG, story tu all out, post je. Sebab kita tak tahu Allah nak gerakkan siapa untuk beli produk kita. Allah tak tahu, kita tak tahu siapa yang Allah hantar nak jadi downline kita. Bila kita post hari-hari secara konsisten, dia macam akan develop trust dekat orang-orang lah. Macam contoh saya baru-baru ni, saya tak pernah expect pun kawan-kawan saya untuk macam pandang pada bisnes. Sebab kita kalau buat bisnes kan, orang confirm akan jauhkan diri pada kita punya. Even kadang-kadang, dia orang mute je saya punya story. Memang tak pernah tengok. Tapi Alhamdulillah satu hari tu, kawan saya daripada Arab Saudi lah, dia just macam tanya, Kak Syufa ada jual aloe vera ke? Saya ingat nak try lah satu untuk mak saya. Mak saya ada masalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. So daripada situ macam excited terus nak share dengan dia pasal kebaikan aloe vera. Lepas tu kata, okey lah saya berminat lah nak try sebotol dulu, join jadi ahli. Nanti kalau okey, nanti dia akan repeat beli lagi. So kat sini macam dah rasa bersyukur sangat. Sebab macam, rupanya ada orang tengok aku punya post, hari-hari ikut post kan. Okay, so nak cakapnya secara konsisten kena post, walaupun macam kita jangan persoalkan, hari-hari dah aku post, tapi tak ada orang nak beli pun. Tak payah, jangan macam tu, semua kerja Tuhan, kita post je. Kerja Tuhan nak tentukan ada orang nak beli dengan kita bila. Dan pernah ada juga satu hari tu, buat post dekat Facebook kan. Tiba-tiba je ada orang pagi-pagi dah WhatsApp, dia cakap, puan jual aloe vera ke? Ya saya. Mak saya ada masalah buat pinggang baru discharge dari hospital. So daripada situ macam, ada orang pandang rupanya status yang aku post dekat Facebook tu. Walaupun dekat Facebook sangat sedih. Kalau ada like pun satu dua itu pun family sendiri yang like. So nak cakapnya kat sini, never give up, never surrender. Jangan easily give up. Kita ni orang baru, lagi dah kena tunjukkan diri dan develop trust daripada orang lain.
Okay, setakat ni insyaAllah tu je saya nak share. Okay, thank you. Okay, terima kasih Syufaha, satu sharing yang sangat hebat. Macam saya, macam Syufaha cakap tadi, dia start sharing Zoom kan, okay. Tapi dia kata, tapi saya share aloe vera je. It's okay Syufaha, because of what tau. Sebabnya kita kalau tengok tangga kan, kita tengok orang lain dah sharing GEP, sharing macam-macam kan. Tapi kita dia rasa macam kita sharing aloe vera je. Jangan cakap sharing aloe vera je. Sebab nak duduk kat tangga yang paling atas, kita kena bermula daripada tangga yang bawah. So kita kena naik step by step. So start aloe vera dulu. Lepas tu omega 3, lepas tu madu. Lama-lama kita pasti akan berada di tangga yang paling atas. Cumanya bezanya adalah sama ada you melangkah dengan cepat ataupun melangkah dengan lambat. So kalau hari-hari sharing, hari-hari kita step naik tangga tu, cepatlah kita sampai. Tapi kalau kita hari ni sharing aloe vera, esok tak sharing, lambat kita tunggu kat tangga yang pertama. Tapi kita ada impian untuk duduk di tangga atas tapi kita tidak mulakan langkah. So tak guna juga. Okay, tahniah Syufaha, insyaAllah sharing sikit-sikit, lama-lama dia akan membukit dan lama-lama tangga yang paling atas tu pasti kita akan sampai. Okay, so next saya nak panggil Zakiah Mimi. Zakiah Mimi boleh share kan? Boleh unmute kat video? Ada tak? Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, selamat pagi. Saya minta maaf lah selama ni banyak saya tinggal kelas. Okey, sebab dekat pejabat saya ni ada kes penyelewengan dan rasuah. Okey, tu yang saya banyak tinggal kelas tu. Saya tahu Madam Yus memang bengang agaknya dengan saya. Saya baru sebulan lebih join. Okey, sebab memang saya tak boleh. Sebab bila kita masuk, kita ada kes, handphone kita tak boleh bersama dengan kita. Okey. Okey, sebab saya bukan orang bersalah. Cuma kejadian tu berlaku dalam bilik saya. Penyelewengan keuangan ni dengan rasuah ni biasalah ada staf-staf yang tiru tanda tangan kita. Bila bank hantar dokumen baru kita tahu duit keluar. Tapi bukan kita yang keluarkan. Okey, jadi benda tu dalam siasatan. Saya bukan orang bersalah. Cuma saya disiasat. Okey, sebab tanda tangan saya ditiru. Okey, cuma benda ni dah berlaku 3-4 bulan lepas. So bank baru hantar statement tu yang kita tahu. Jadi saya tak nak fokus buat TikTok ke apa, tak nak fokus, jadi berserabut. Macam kita ni macam orang bersalah, tapi tak bersalah. Semuanya terbukti di CCTV lah. Okay, cuma siasat, dalam siasatan lagi, belum selesai lagi. So telefon tak dengan saya. So hari ni kes saya tak ada kes hari ni, kes ditangguh ke minggu depan. Bolehlah saya masuk takoyaki. Okay, dalam takoyaki ni saya ada kesyukuran lah, alhamdulillah, itu diri saya sendiri. Dalam sebulan lebih ni saya tanpa sedar saya menanggung kesakitan ni di bahagian pinggang, bahagian peranakan ni selama 5 tahun. Saya menanggung sakit lah, tapi tak ada sakit sangat. Bila sakit saya makan ubat tahan sakit lah, tapi tak selalu. Tapi tanpa sedar, bila saya amal aloe vera gel dengan omega, rasa sakit tu kurang. Bila saya solat, bila saya rukuk, kaki saya boleh betul-betul tegak sebelah kiri. Sebelum ni kaki saya belah kiri tak boleh betul-betul tegak. Lutut tu kena bengkok sikit belah kiri. Sebab efeknya saya bersalinoma anak nombor 5. Saya uri tak keluar. Baby keluar, uri tak keluar. So saya bleeding teruk. Tapi dia keluarkan uri tu tanpa bius. Hidup-hidup kita tahan sakit. Okey, orang yang pernah bersalinoma faham lah. Okey, dia keluarkan uri tu hidup-hidup tanpa bius. Dia tak boleh nak bius saya sebab saya down. Saya punya HB saya, darah semua turun. So tahan sakit terlalu sangat lah. Sebab uri saya tu melekat di kulit perut yang pernah saya scissor. Tahun 2005 saya pernah scissor. Saya bersalin operate sekali. Uri melekat di situ. Okey, uri melekat di situ. Baby keluar, uri langsung tak keluar. Jadi dia fahamlah, dia buang tanpa operation. Okay, dia buang secara tangan lah, dia tarik. Itu memang betul-betul kita tahan kesakitan sehingga saat kita tak sedarkan diri. Okay, 1.5 saya tak sedarkan diri. Bila sedar, saya tak boleh berjalan. Saya tak rasa kaki saya ada. Jadi sebab
mungkin kesakitan, terlalu menahan kesakitan dan saya terlalu hilang banyak darah. Itu pengalaman saya 2005 lah. Memang tak diberi peluang bersalin lagi lah. Okey, risiko tu bersalin boleh, risiko tu lah doktor cakap. Okey, lepas tu saya boleh berjalan macam kita masuk kelas belajar jalan semula. Tapi daripada situ saya tak boleh, orang kata solat tu memang tak boleh betul-betul berdiri dengan tegaklah lutut tu. Tapi bila saya amalkan aloe vera dengan omega ni tanpa saya sedar, saya boleh daripada bolehkan sikit. Maknanya ada perubahan. Okey, cuma saya tak ulang lagi tu. Saya nak ulang jugalah. Cuma bila dalam keadaan akhir ni saya jadi serabut. Okey. InsyaAllah Allah bagi peluang dekat saya. Ada perubahan lah bila saya join dalam Forever Living ni. Okey. Itu testimoni diri saya lah. Untuk penyakit lain saya tak ada. Cuma darah rendah tu memang adalah. Darah saya tak pernah menjangkau 100. Selalunya 99, 86 macam tu. Jaranglah dapat 100, 103 ke atas, bawah 89. Jarang. Selalunya 99 lah. Tapi saya boleh kontrol lagi sebab benda tu hari-hari saya alami. Jadi tak ada apalah, pening-pening sikit tu saya buat je lah. Jadi untuk kesyukuran diri saya itulah saya syukur sangat. Dan lepas ni saya akan ulang balik Aloe tu dengan Omega saya akan ambil balik lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, tanya Kak Zakia. Okey, sedikit sharing lah. Saya dulu pernah merasa tumpah darah juga. Darah keluar bleeding tu memang sangat banyak, sangat memang menakutkan. Okey, sedikit sharing Kak Zakia. Mungkin Kak Zakia boleh ambil Aloe Nectar dengan Pomostin sebab Nectar tu sangat bagus. Di dalam dia ada cranberry yang boleh membantu untuk rahim dan juga hormon. Okay, Kak Zakia campurkan Aloe Nectar dengan Pomostin, campurkan dengan madu dalam shake. Kak Zakia shake, kalau perlu campur air masak boleh campur. Lepas tu Kak Zakia bawa je pergi kerja dan Kak Zakia minum je macam biasa. So dia akan membantu untuk mengecupkan rahim. Pomostin di dalam Forever kami gelar sebagai jamu moden. Sangat bagus sebab dia sangat tinggi dengan hormon estrogen. So Kak Zakia boleh, dan dia awet muda juga. Okay, so Kak Zakia boleh guna juga. Okay, so tanya Kak Zakia sebab apa Kak Zakia? Dua-dua mix together Nectar dan Pomostin. Lepas tu campurkan sedikit madu dan campur dengan air masak, shake kan. Ambil dalam shaker tu, Kak Zakia bawa je pergi kerja. So minumlah sikit-sikit. Jadikan dia sebagai jus sebab kita punya aloe kan gel, pure kan. So boleh jadikan dalam jus. Kalau saya suka dengan air sejuk. Tu dia sedap lah. So minum je sambil-sambil kerja tu. Okay, so Kak Zakia akan rasa sendiri macam mana perubahan di dalam rahim. Biasanya orang yang ada masalah di dalam rahim ni mungkin dia tak habis pulih kan. So Kak Zakia mungkin akan keluar period tu banyak macam tu. So dia akan pulihkan semula. Memang serius, sangat-sangat best. Kak Zakia boleh cuba ya. Okay, untuk cabaran untuk dugaan, insyaAllah Allah nak bagi satu gula-gula. Sebab tu dia bagi satu bungkusan yang sangat ketat tu. Orang lain tak rasa, Kak Zakia rasa sebab nak rasa manisnya gula-gula tu. Allah bagi kat Kak Zakia. InsyaAllah semoga Kak Zakia redha dengan ni dan sentiasa bersyukur. InsyaAllah Allah akan tambahkan nikmat. Okay, terima kasih Kak Zakia. Okay, so sekarang saya nak panggil Aida Adnan. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada MDM Coach Lin untuk panggil nama saya, The Bar. Okey, Alhamdulillah saya perkenalkan diri, nama saya Nurul Aida Adnan. Saya di bawah CBM Kak Marina alias. Okey, dan kemudian saya direct kepada MDM Coach Lin dan juga MDM Siti Rafida. Okey. So sebenarnya Alhamdulillah saya dah 2 kali, walaupun 2 kali saya nak cakap juga, saya dah 2 kali sharing. Alhamdulillah kita beranikan diri dan kita cakap apa yang kita bersyukur. Yang pertama, saya bersyukur Alhamdulillah minggu lepas saya balik kampung. Sebenarnya saya memang balik setiap hujung minggu lah ke dua-dua kampung sebab saya dengan suami saya orang Perak. Alhamdulillah lah Perak dekat kan. So nak dijadikan cerita kenapa balik minggu lepas tu sebab ayah saya ada buat hari keluarga bersama semua penduduk dekat kawasan-kawasan tu lah. Yang saya nak lahirkan kesyukuran, saya nampak ayah saya
Dan mak saya segan lah nak main kan. Ayah saya sihat, dapat bergerak ke sana ke sini, main apa benda, bowling padang pakai bola kelapa, walaupun tak tepat tapi nak cuba lagi. So sebab apa? Sebab ayah saya pun konsum produk Forever. Ayah saya dulu ada masalah protein dalam buah pinggang tu agak tinggi. Mungkin sebab dia kata dia suka makan ke kacang sebab muda-muda kan. Bila dah tua dah dapat efek dekat buah pinggang. So saya bagi nektar, Tixi, royal jelly dan aloe vera. Memang ayah saya konsum. Sebab apa Kak Lin? Orang lelaki ni memang kita pun tahu orang lelaki ni susah sikit nak makan. Berbanding mak saya. Mak saya ni 3 serangkai. Dah lama dah saya bagi dan mak saya pun memang konsum dengan orang kata konsisten. Alhamdulillah dia punya bacaan kecil manis tu berbelas-belas tau Kak Lin. Semua orang tinggi sangat. Jadi kita pun sebagai seorang anak yang jual Forever, nampak mak makan banyak sangat ubat. Kita rasa macam kenapa kita tak bagi mak kita makan produk yang sangat baik ni kan. For the first time memang saya bagi je lah kat mak saya, makan lah mak. Jangan bayar kat saya kan. Tapi mak saya ni dia jenis macam ni. Dia kata kalau kamu bagi kat mak, mak tak nak makan. Sebab kamu dah bagi dah mak duit, lepas tu bagi lagi produk mak tak nak. So saya kata tak apa. Sebab saya dah 48%, saya kata tak apa. Mak beli harga 48%, tapi saya nak bagi free gift. Mak saya suka madu tau. Dia minum aloe vera campur madu. Dia kata sedapnya. Memang sedap sebab mak saya minum aloe vera tu rasa pahit sebab dia ada kolesterol kan. So kan saya kata madu ni tak ada gula mak. Mak jangan risau. Daripada mak minum air gula sikit-sikit sebab hypo takut rendah kan. Tekanan darah. Mak ambil je ni. Bila dah sekali minum, minta berkali-kali. Kau bawa balik madu. So sehari tu saya bagi ekstra madu 2. Bagi ekstra lah madu kat mak saya kan. Kemudian kesyukuran yang kedua saya rasa Allah tu sayang saya. Semalam perjalanan balik daripada Taiping nak pergi ke Sungkai, kemudian ke Ceras lah. Allah duga tayar tu pecah. Tayar kereta tu macam tak sedap lah bawa. Suami saya cakap nak berhentilah isi angin. Tengok-tengok tempat pam angin tu rosak. Lepas tu tengoklah luar kan. Ya Allah tayar tu dah melembek dah Kak Lin. Kata-kata saya kata lalah hati kan. Sebab ada anak-anak kan. Saya kata ya Allah, terima kasih ya Allah sebab bagi perasaan awal kan. Lepas tu saya call ayah saya. Semua ada lagi lah kat rumah, dia orang tak balik lagi. Saya balik awal sebab saya nak balik rumah mak mertua kan. Lepas tu dia orang pun tolong semua. Tapi nak jadikan cerita lagi bukan satu tayar. Tayar sebelah tu pun dah sampai dawai dah keluar apa semua. Itu bos Cina dia cakap tak boleh dah ini kena buka sekali dua. Dia cakap dalam hati saya kalau kita tak ada duit apa semua macam mana kita nak ni kan. Kita nak minta kat mak ayah kita kan. Tu saya tanya suami saya cakap ada. Tapi saya macam dalam kereta sebab saya rasa Allah tu banyak sangat bagi saya jalan buka jalan tu. Maksudnya macam dalam Forever ni boleh dapat sihat, boleh bantu orang lain sihat, boleh capai impian apa yang kita nak, boleh bagi tambah-tambah apa orang-orang yang perlukan. Yelah macam suami, ayah, adik-beradik. Cuma maaf ya, laju dia keluar. Cuma macam kita nak cakap, kita buat betul-betul, insyaAllah Allah akan bagi waktu tepat. Macam Kak Lin cakap lah, kita jual aloe vera, kita cerita pasal aloe vera belum GEP, kita step by step. Kita jangan tengok orang, kita tengok track kita dan kita kalau boleh kita buat laju-laju lah. Kan kita buat laju-laju sebab zaman makin keras kan Kak Lin, zaman makin keras, semua pun naik, semua pun makin susah lah. Maksudnya hidup ni memang ada satu keadaan yang Allah bagi kita sukar tapi kemudian dia akan bagi senang juga akhirnya. Dan kesyukuran yang ketiga, Alhamdulillah saya dengar akak cakap pasal 3P tadi, feel, found dan found. Alhamdulillah saya find, feel kan, feel, felt. Okay. Saya dapat terus rangkai. Okay, dadah. Okay, terima kasih semua.
Okey, tahniah Aida. Bukan calang-calang saya share sikit lah sebab dia di bawah rangkaian saya kan. So, Aida Adnan ni sebenarnya adalah seorang ex-engineer, okay? Bukan biasa-biasa orang dia, ex-engineer Huawei yang bergaji sangat besar. Tinggalkan kerja hakiki, join Forever Living, buat bisnes dalam Forever Living. Hantar anak, ambil anak, sekolah semua diuruskan dan dia pun manager di dalam Forever Living. Beliau seorang yang sangat hebat, sangat kuat semangat dan yang paling best beliau berjaya realisasikan impian beliau di dalam Forever ni dengan beli rumah lebih daripada 500,000 juta hasil daripada payslip Forever Living. Sangat-sangat luar biasalah Aida ni. So kita ambil semangat dia, dia punya FB, IG dia Aida Adnan, boleh follow dan dia tak tahu drive, dia boleh close sales tanpa keluar rumah pun, hanya di IG sahaja. TikTok pun saya rasa dia barulah ni TikTok. So di IG sahaja dia boleh close sales. Okay, bukan biasa-biasa. Daripada seorang engineer, tinggalkan engineer Huawei, tinggalkan kerjaya dan duduk dalam Forever dan gaji dia lebih besar sekarang daripada engineer dulu. Okay, so next saya nak panggil PCM Jackie Tan. Kita nak dengar Abang Long kita, dah lama rasanya. Okay, Abang Long, silakan. Wah, good morning, good morning, good morning. Ya, okay, apa khabar? I actually saya nak copy and paste saya punya itu TikTok lah. Ya, I buat TikTok lah, kurang sikit saja. Okay, so semua kita kat sini ada 300 lebih orang. So tolong I sikit saja, lebih kurang tak sampai 200 orang. I sudah boleh capai 1,000, 1,000 people. Kita follow. Ya. Okay, nanti sekejap Okay, Okay, sekejap. Nanti I hantar masuk sebab I punya handphone tengah charge. Tolong saya 1,000 orang. So bersyukur. Okay. So 3 bersyukuran. Pertama adalah sangat bersyukur. Okay, kenapa? Sebab pertama bersyukur dengan hidup sihat dan bahagia. So kedua adalah bersyukur saya boleh di Forever Living business ini. Okay. Walaupun you tengok sekarang Malaysia ekonomi merosot, betul tak? Semua orang tengah nak cari peluang sebab Forever Living kita punya income masih kekal. Dan ketiga, saya bersyukur sebab boleh join dengan BOI 9333. Boleh ikut Seafood Dr. Desmond selama lepas 2 bulan lagi adalah tahun yang ke-24 di Forever Living business ini. Ya. So dan last week I ada jumpa leader lah. So dia tanya soalan pertama. I rasa ini pun banyak orang yang tanya lah. So adakah downline you ada kawan anda pernah tanya tak? Jackie, kalau you jumpa 10 orang, berapa orang akan reject you? Berapa orang akan terima you? Pernah tak? Anda pernah terima dengan soalan ini tak? Dan anda macam mana jawab? Ya. Ada tak? Pernah. Ya. Ya kat sini. So, I mula-mula I bagi tahu, you kalau buat Forever Living, mula-mula bersiap dengan anda punya nota lah. Bermula-mula jawapan I yang jawab pertama, mula kita buat Forever Living, 10 orang kita jumpa, 8 orang akan reject. 2 orang akan accept. Dan lepas tu anda pegang itu foundation knowledge, anda akan terbalik. You jumpa 10 orang, 8 orang akan close. 2 orang akan reject you. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa walaupun you sudah sampai pangkat yang tinggi, MDM, CBM, lepas tu atau you jadi GLT, I bagi tahu pun akan bagi orang reject. So you kalau dalam pemikiran I nak jumpa 10 orang I mesti close. Sorry, tak mungkin. Sebab apa? Mesti ada orang yang reject. So kita yang terima itu. So I bintang dia tanya saya, Jackie, macam mana I boleh 10 orang jumpa, 8 orang I boleh close, 1 orang, 2 orang akan reject saya. So tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu? Siapa nak tahu ini? You jumpa 10 orang, 8 orang terima, 2 orang reject you. Kalau you nak tahu, bagi tahu, nak. So I share dengan dia sebab apa?
Sebab you nak pegang dengan tiga ilmu. So apa itu ilmu? Pertama, okay, anda mesti nak GEP. Okay, kedua, anda mesti nak healthy triangle kesihatan anda bermula pada hari ini. Ketiga adalah new FP orientasi. 3 talk ini anda bukan dengar sekali. Sebab I tahu banyak yang jumpa Forever Living, mereka dengar sekali saja. Tapi lepas dengar sekali, okay, dia harap boleh untung banyak duit. So, sorry, tak mungkin. Kenapa? Sebab ini, okay, 3 talk dia adalah okay, foundation. I datang ke Forever Living, Sifu Dato' Desmond bagi saya tahu, Jackie, kalau hari ini you nak jadi jutawan, okay, sebelum you nak untung, you mesti nak belajar dulu, okay. Before you want to earn, you need to learn first. So kalau kita tak belajar, kita tak ada foundation, kita sudah nak banyaklah downline tanyalah, Jackie, okay, I nak tanya, okay, bila I boleh untung duit, bila I boleh untung duit, bila I boleh untung duit, I mesti tanya dia, bila anda sudah boleh, okay, kita panggil you boleh pegang dengan ilmu ini. Sebab 3 ilmu ini, okay, 3 talk ini anda bukan dengar sekali saja. Kita nak faham, okay, sampai faham, sampai fasih, sampai kita boleh bentang dengan, okay, sangat-sangat bagus. Yes, kenapa? Sebab ini adalah before we want to earn, we need to learn first. Contoh, dia tanya saya, Jackie, kalau I tak mau untung, okay, I tak mau belajar, adakah I boleh untung? I cakap, sorry, tak mungkin. Kenapa? Sebab itu foundation sangat penting. Contoh, okay. I nak jadi, okay, I nak untung Datuk Lee Chong Wei punya income. Tapi I tak nak belajar, okay, dia punya ilmu. I tak nak belajar dia punya kungfu. Mungkin tak? Tak. You tahu tak? Last week, Sifu Dato' Desmond, okay, Sifu Dato' Desmond, dia hebat loh. Dia adalah, okay, wakil Pahang State loh. Itu badminton. Sangat hebat. I pernah main badminton dengan dia. Kita 3 orang pun tak boleh lawan dia 1 orang. Dia sangat hebat. So, dia tanya saya, okay, dia share. Mula-mula dia di badminton, dia cuma nak belajar macam mana, okay, untuk jalan saja. Tuan-tuan dan puan-puan, belum pegang dengan itu bola, belum pegang itu raket lagi. Dia cuma belajar macam mana jalan saja kaki yang sudah nak belajar 3 bulan. Sebab itu adalah foundation. Yes, hari ini kalau kita nak untung duit di Forever Living, you nak jadi jutawan, you nak jadi MDM, tapi I tak mau. Okay, I tak mau belajar, I tak mau foundation, I nak terus boleh untung duit. Adakah ini boleh ke? So, okay. So, jangan mimpi, okay. This is impossible. So, foundation, I bagi dia tahu, you mesti nak ada foundation. Yang pertama, yes, okay. Kedua, I bagi tahu yang kita nak apa? Kita buat bisnes ini, okay. Kita sepatutnya, okay, kita adalah, okay, jadi pengaruh orang. Bukan bagi orang pengaruh kita. Kenapa? Buat Forever Living business ini, okay, kita nak pengaruh orang. So, kita nak tahu, kita kenapa nak buat bisnes ini. Kalau anda sudah hafal dengan fase dengan GEP, you fase dengan new FP orientasi, you fase dengan, okay, healthy triangle, you mesti sudah tahu kenapa anda tahu you nak buat bisnes ini. So that's why kita nak buat bisnes ini, kita nak pengaruh orang, bukan bagi orang pengaruh. Betul tak? Orang bagi tahu, bisnes ini, okay, tak boleh buat. Produk ini mahal, produk ini ada jual kat Lazada, ada jual kat Shopee. Yalah, I pun rasa macam tu lah. I pun rasa ini bisnes tak boleh buat lah. So, hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita buat bisnes, kita sepatutnya kita pengaruh orang. Bukan bagi orang pengaruh kita, betul tak? Dan okay, kedua adalah apa? Kedua kita bagi tahu, okay, Forever Living, satu bisnes, ini bisnes, I boleh bagi tahu, ini bisnes, dia adalah seperti apa? Dia seperti, okay, suami tak isteri, okay? Forever Living business ini, dia adalah business isteri saya. Kalau, okay, untuk binti business Forever Living adalah suami you. Okay, hari ini, okay, kalau you sebelum kahwin, okay, so, you jumpa you punya suami atau you jumpa you punya isteri, okay, so, you bawa balik rumah. You bawa jumpa kawan. Adakah you punya kawan cakap, oh, okay, suami you bagus. Tak, you mesti ada orang bagi tahu, you punya suami kurang comel lah. Lepas tu, okay, kurang untung duit lah. Makan gaji mana boleh, betul tak? Adakah sebab orang bagi tahu, okay, kurang comel,
I pun rasa I punya isteri kurang comel, kurang okey. So I pun tak mau dia. Ada tak? Tak ada, betul tak? Kenapa? Sebab you tahu kenapa you nak suami ini atau isteri ini. Sama dengan juga forever living, kita nak pengaruh orang, bukan bagi orang pengaruh kita. Betul tak? Orang cakap produk mahal. So kita nak explain bagi dia kenapa produk kita bukan mahal. Produk kita very reasonable price. Betul tak? So kedua, orang bagi tahu ini bisnes susah nak berjaya. So kita nak bagi dia tahu. Betul tak? Yes, that's why kenapa kita bagi tahu buat forever living business pertama. Kita mesti ada foundation. Before you want to earn, you must learn first. Kedua, kita mesti nak pengaruh orang. Yakin dan setia dengan bisnes ini ya. Bukan bagi orang bagi tahu, 2-3 perkataan ini bisnes. I pun rasa ini bisnes tak boleh buat. No. Apapun kita buat bisnes, kita adalah pengaruh orang. Di dunia ini, sama ada kita pengaruh orang atau kita bagi orang pengaruh. Betul tak? Sama ada, kalau you bagi orang pengaruh, you akan jadi follower. Kalau anda pengaruh orang, you akan jadi leader. Either one. You jangan rasa di dunia ini tak ada. Mestinya sama ada you pengaruh bagi orang lain. You will become follower. Atau you jadi pengaruh orang lain. You become leader. So you rasa leader untung duit atau follower untung duit. So you have no choice. Either you pengaruh orang atau kita bagi orang pengaruh. Boleh tak? So last I sharing adalah tahun ini pasti adalah CBN. Sebab next year nak pergi India. See you at the top. Bye-bye. Okay, thank you Abang Long. Wah, sangat best sharing ni. Okay, so nak tak kita buat satu eksperimen? So apa yang korang kena buat sekarang, korang kena cari 10 orang prospek. Buat tahu, jangan tak buat. Ni task ni, cari 10 orang prospek. Lepas tu cuba sharing berapa orang yang korang close. Kalau korang close 2 je daripada 10, 8 tak close, maksudnya korang kena dengar balik GEP, Health Triangle dan NDO. NDO tu apa? New Distribution Orientation. So kena dengar balik 3-3 ni. Lepas tu buat lagi sampailah korang dapat close 8 daripada 10. Maksudnya korang dah betul-betul dengar. Selagi korang tak boleh close sampai 8 orang, selagi tu korang kena sharing, korang kena dengar 3 video yang Abang Long cakap tadi, Abang Long Jackie cakap tadi. Boleh? Boleh semua? Kalau boleh type boleh kat situ. Janji tau. So next untuk penutup kita, saya nak panggil downline direct saya sendiri. Manager Nur Faiti. Ada 2 suara Kak Faiti. Silakan Kak Faiti. Kak Faiti, unmute. Alright. Unmute Kak Faiti, tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pagi. First of all, nak beritahu yang Coach Lin comel sangat hari ni. Comel sangat. Nampak macam muda, awet muda dengan dengan tudung Palestin. Subhanallah. Semangat ni. Itulah hari ini insyaAllah nak share kesyukuran, tapi sebelum tu nak respon sikit pasal sharing pada MDM Jackie tadi kan. Bila cakap tadi pasal 2, ada kata pergi jumpa 10 orang customer, 2 saja close, tu maksudnya belum power lagi lah, betul tak? Tapi nak tahu tak sebenarnya gitulah betul bila kita buat step macam Kak Faiti kan, masa first Kak Faiti di VIP dulu, Kak Faiti ni kalau anda tak tahu sebenarnya Kak Faiti memang direct Coach Lin, direct Coach Lin. Actually Kak Faiti ni di atas Kak Faiti ada seseorang, ada adik Kak Faiti lah, adik Kak Faiti yang direct dengan Coach Lin, tapi adik Kak Faiti tak buat, adik Kak Faiti yang buat kan kat bawah ni. So walaupun Coach Lin dengan Kak Faiti ni jauh, Coach Lin berada kat Seremban, Kak Faiti kat KL, dan masa tu kita tak ada Zoom kan, kita cuma berhubung melalui WhatsApp, dan Kak Faiti belajar dengan Coach Lin melalui WhatsApp saja, belajar
connect WhatsApp dan coaching cakap, okey buat 5 langkah tu, 5 langkah yang Sifat ajar tu. So Kak Wati follow je. Dan alhamdulillah walaupun Kak Wati VIP masa tu masih VIP dan masa tu masih trial and error tau dalam Forever Living ni. Sebab masa tu Kak Wati buat bisnes lain. So Kak Wati pun trial and error, betul ke Forever ni boleh bagi duit kan? Tapi tak apa, kita just follow je. Follow je step dia kan. So Kak Wati masa bulan pertama je, Kak Wati jumpa 10 orang tu kan, bukan close orang, 8 orang close. Terus 8 orang terus close. Dua tu dia sebenarnya nak close tapi tak bawa duit je. Tapi bila kita follow up, dia orang akhirnya jadi ahli kita. So maksudnya bila kita buat je step tu 10 tu sebenarnya boleh close. Gitu. So bila situlah maksudnya sangat-sangat mudah lah. Mudah je nak close, nak buat sale dengan Forever Living. Just ikut step je yang seperti leader kita ajarkan kan. Tapi memang betul Forever punya produk sangat power. Macam Coach Lin cerita kan, Feel Felt Found tu, kita guna testimoni Forever Living, aloe vera tu boleh detect rasa kan, boleh kita tengok apa penyakit melalui rasa customer kita tu, lepas tu boleh buat demo Maggi sebagainya kan. Memang itu pun dapat buat step itu pun dah boleh close customer. Dan Kak Baiti tu lah, walaupun masa tu baru VIP, memang boleh bercakap dah. Boleh bercakap dah, boleh buat. Alhamdulillah. So kesyukuran Kak Baiti hari ini ialah alhamdulillah sihat dan rasa bersemangat nak teruskan perjuangan dalam Forever Living ni. Alhamdulillah Kak Baiti nak share sikit. Kak Baiti baru-baru ni masuk booth, buka booth. Walaupun Kak Baiti ni ada bisnes sendiri, Kak Baiti ada buat bisnes bekam dan akupuntur, Kak Baiti rawat orang dan menggunakan produk Forever untuk suggestkan pada customer untuk diorang sihat kan. Tapi Kak Baiti still lagi nak keluar ke lapangan, jumpa directly orang-orang yang tak berapa sihat ni kan, dan nak bantu juga orang menjana income. So alhamdulillah, untuk pengetahuan semua kan, kalau siapa yang nak berminat masuk buka booth, tak tahu kat mana nak buka booth kan, nak pacak kat mana kan, cuba korang tengok dekat masjid-masjid ada sekarang ni ada kursus asas haji tau. Sebab Kak Baiti punya pengalaman tahun lepas lah, sesi lepas, Kak Baiti buka kat kursus haji ni kan, setiap dia biasanya hari Sabtu dan hari Ahad, dan kita buka tak lama pun dia punya kursus tu pukul 9 sampai pukul 12. Kadang Kak Baiti terlambat pukul 10 kan, tapi kadang kita dah awal dah. Tapi yang customer jumpa kita pun dalam pukul 10 sebab dia orang akan ada kuliah kan, pukul 10, pukul 12 tu, masa itulah customer akan jumpa kita, serbu kat kita punya booth. Dan biasanya kat kursus-kursus tu biasanya jual kopiah, jual kurma ke, jual keripik ke, jual kain baju ke kan, yang pakaian umrah haji, yang bab suplemen tak ada, tak ada. So bila kita masuk, kita lah kena akan jadi pioneer lah, jadi menjadi tumpuan. Dan memang dalam kursus haji sebenarnya ustaz-ustaz ataupun pembimbing haji ni memang akan mentawihkan, memang akan tekankan pasal kesihatan. Sebab masa kita buka booth kita dengar kesihatan, dengan dia punya penceramah juga memang tekan pada kesihatan. Dia akan cerita perjalanan tu berapa kilometer kan, maksudnya kalau nak tawaf tu 3.5 kilometer berjalan. Gitu. Lepas tu kalau nak sa'i tu 1.15 kilometer berjalan. Gitu kan. Memang ada skuter lah ada, tapi kena bayarlah duit. Kan kalau nak skuter tu dalam 300 kan. 300 rial kan. So maksudnya mahal lah kan, lagi banyaklah duit kena pakai. Lepas tu nak pergi ke bulan alik daripada hotel ke masjid kan. Lepas tu nak bangun pagi kan. Lepas tu tandas memang tak adalah dekat dalam masjid, kena keluar masjid, memang jauh sangat-sangat. So memang tak boleh kalau orang yang asyik terkencing ke, asyik nak sikit perut kan, nak membuang kan, ceribik kan, memang menjadi satu masalah kan. So memang orang jemaah haji ni memang diorang akan terfikir, aku nak kena sihat ni kan, mesti dalam otak diorang mesti nak cari suplemen. Tup kita kat luar tu buka boost Forever Living kan, memang kena serbu lah kan. Alhamdulillah. So Kak Baiti alhamdulillah pengalaman sesi lepas, Kak Baiti dah dapat rekrut ramai orang PC, ramai VIP pun, and then ada juga yang dia supervisor daripada kalangan, daripada asalnya dia user, tapi bila dia pun macam nampak bila dia makan dapat improvement kesihatan, dan dia rasa macam nak tolong juga kawan-kawan yang sama-sama
jadi jadi bakal jemaah haji kan. So alhamdulillah dia jadi supervisor. So maksudnya asal walaupun kita target pada awalnya ialah orang-orang user customer kan nak makan suplemen, tapi mereka pun yalah bila jual suplemen ni dapat untung pula kan. Diorang boleh dapat duit untuk prepare keperluan dekat masa haji ataupun umrah. So anda kata kalau korang rasa rasa macam tak tahu kat mana nak buka bus, boleh tengok dekat masjid-masjid sekitar kawasan rumah korang kan, kat kawasan penempatan korang. Mesti ada bukanya kursus haji dan masa tu boleh apply. Cakap Kak Wati pergi ke masjid tu, kat WhatsApp je, lepas tu cakap nak minta apply tu, nak apply diorang pun memang positif. Dan memang biasanya jemaah haji ni memang positif belaka. Sebab mereka memang mencari suplemen. Nak pula kita punya teknik kan. Teknik kita memang Kak Wati alhamdulillah cepat je. Teknik close tu. Walaupun semalam Kak Wati buka dalam 2 jam saja kan. 2 jam je kursus tu dapat close VIP, dapat close PC. InsyaAllah akan close VIP lah sebabnya nampak package kita punya VIP kita sangat-sangat berbaloi kan. Berbaloi. Lepas tu nak cerita sikit masa semalam ni, nak cerita sikit pengalaman semalam kan. Adalah anak-anak jemaah ni kan, anak jemaah memang tak boleh, memang diorang bila mak ayah diorang dengan kursus haji, diorang duduk luar lah kan, tengok-tengok bus-bus makcik-makcik ni lah kan. So anak jemaah ni datang tempat Kak Waiti, dia tanya, apa ni makcik ni, untuk apa ni, untuk apa? Budak kan, kita pun layan je lah kan. Lepas tu dengarlah budak ni soksek-soksek hidung dia. Yalah sekarang kan musim hujan kan. Diorang batuk-batuk, ada hidung pun berhingus kan. Lepas tu Kak Waiti bagilah dia esbensi, rasa aloe vera, rasa madu. Kata, sedap lah cik. Sedap. Lepas tu kan, diorang rasa happy sangat. Rasa seronok. Macam diingat benda-benda ni semua untuk orang tua kan. Suplemen untuk orang tua, untuk orang kerja manis je, untuk orang makcik-makcik, nenek-nenek lah kan. Tapi rupanya tak sangka budak-budak pun boleh makan. Lepas tu kan, budak-budak ni nak tahu tak, rasanya dia rasa seronok je kan makan suplemen forever. Lepas tu Kak Wati layan dia kan, layan budak-budak ni kan, kita santuni lah kan anak-anak ni. Lepas tu dia volunteer nak edarkan flyers Kak Wati kan. Dia ambil acik-acik, kita nak tolong acik jugalah, kita pun nak tolong acik juga, kita pun dapat pahala, dia kata. Masya Allah, budak berdua tu kan, ada 2 orang budak tu. Lepas tu dia pun Kak Wati bagilah flyer, suruh dia orang flyer sebab Kak Wati memang seorang-seorang je buka bus, mana nak jaga bus lagi, memang nak ke depan lagi kan, nak edar flyers lagi kan. Jadi memang tak cukup tangan sebenarnya kan. So budak-budak berdua tu tolong edarkan flyers, lepas tu tolong jemput ke bus Kak Wati. Dia kata acik jom kita tengok magic. Sebab dia kata dia tengok Kak Wati buat demo tu bagi dia orang magic. Kan, subhanallah. Padahal kita tak ajar pun orang, tapi diorang sendiri fikir, ajak budak-budak tengok magic, ajak jemaah tengok magic kat bus Kak Wati kan. Kak Wati bila Kak Wati buat demo tu bagi rasa tu memang betul lah. Nampak diorang pun kagum lah tengok RTC kan, cegang gabus, Maggi semua tu boleh bersih kan dengan aloe vera. Subhanallah, tu yang dapat close ramai TC kan, dapat close berapa banyak-banyak database. So betul lah, alhamdulillah sangat-sangat seronok kan. Bila kita berada dekat tempat yang strategik kan, jadi kita memang tak menang tangan. Memang tak rasa lamanya berdiri 2 jam tu kan. So itu saja Kak Wati punya pengisian. So anda kata kalau korang nak terus recruiting ramai-ramai kan, sambil kita buat online juga, sambil tu kalau offline ni lagi cepat kita boleh dapat close sale. Okay, so alhamdulillah Kak Wati sangat-sangat best dalam Forever Living sebab skill yang diajarkan memang terus kata coach ni kan, coach ni pancung terus kan, pancung terus sembelih kan orang kata. Lepas tu daripada skill-skill inilah yang Kak Wati dah buat selama beberapa tahun dalam Forever Living, Kak Wati dah
capai macam-macam kejayaan impian dalam Forever Living. Salah satunya pernah jadi CBM kan, dan sangat rindu sangat nak kembali dapat Forever to Drive tu. Forever to Drive level 3 kan. Yang mana Kak Bati pernah cecah income 30,000, 37,000 paling tinggi masa zaman-zaman PKP kan, dan insya-Allah sekarang tengah berusaha untuk kembali mencapai walaupun orang kata sekarang bisnes dah kembali orang kata merudum sikit kan, mengurang sikit, tapi kita berusaha kan, tak pernah putus asa, insya-Allah. Okey, so itu saja Coach Lin, Kak Bati punya sharing. Doakan Kak Bati berjaya bersama-sama dengan Coach Lin, MDM kan, insya-Allah. Dan Kak Bati nak promote sikit, insya-Allah Kak Bati pada hari Rabu ni, 8 hari bulan 11 ni, Kak Bati akan jadi host Tempayaki untuk anda pula ya. So hopefully anda semua save the date kan, dan bersama Kak Bati pada pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Kak Baiti. Okey, so ada lagi tak yang dengar daripada Kak Baiti? So tunggu Kak Baiti minggu depan hari Rabu. Okey, hari Rabu next ni, hari Rabu 8 hari bulan, dan juga saya juga akan bergabung dengan Kak Baiti di dalam slot GEP. Okey, nantikan kami punya penggabungan. Saya nak bawakan top recruiter 2 tahun, 3 tahun berturut-turut ni. Okay, untuk dia ceritakan GEP pada insyaAllah 15 hari bulan nanti. Okay, so tunggu kami. Terima kasih Kak Baiti. Banyak sangat ilmu Kak Baiti ni. Dia kata dia boleh close 8 orang daripada 10 kan. So apa? Sebab dia sangat terror head triangle. So kena fahamkan 3 benda tu. So korang akan senang je close. Okay, so berakhir di sini. Mana yang nak sharing, yang rasa tak sempat sharing tu, kita tunggu next turn untuk Kak Baiti pula. Okay, sharing kesyukuran, lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak Allah tambahkan nikmat. Saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tersalah kata, semua yang baik tu daripada Allah dan yang buruk tu datangnya daripada saya. Okay, so kita tutup Tempayaki kita dengan lagu daripada BOI. Again, boleh pasang? Okay, buka semua suara nyanyilah ramai. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Oleh, 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 oleh. Menang, kita juara. Oleh, 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 oleh. Kita menang, kita juara. Yes, go Millionaire. Juara. Thank you.